Bab 3 kegravitian. Ini adalah video pelancaran satelit. Kamu lihatkan video ni, kamu sudah tahu apa yang kita akan belajar dalam bab 3 ini. Terdapat pelbagai jenis satelit buatan manusia yang bergerak mengikut orbit masing-masing di angkasa lepas. Satelit dicipta untuk buat apa? Untuk tujuan komunikasi, kaji cuaca dan pencerapan bumi. Okay, mengapa satelit semua ini boleh bergerak pada orbit masing-masing tetapi tidak jatuh ke bumi? Okey, kita akan lihatkan kemudian. 3.1 Hukum kegravitian semesta Newton. Newton telah memerhatikan buah apel jatuh secara menegak ke bumi dan beliau juga memerhatikan gerakan bulan mengeliling bumi. Jadi, beliau telah menyimpulkan bahawa daya tarikan bukan sahaja wujud antara bumi dengan apel dan juga antara bumi dengan bulan. Sekarang cikgu nak kamu semua lihat buku teks anda, muka surat 78. Aktiviti 3.1. Anda perhatikan raja 3.2 dan bincangkan soalan bagi setiap satu situasi yang diberikan. Okey, gambar raja yang pertama. Di bumi. Apakah daya yang menyebabkan budak itu kembali mencecar permukaan bumi? Apakah daya yang menyebabkan budak itu kembali mencecar permukaan bumi? Cikgu percaya semua kamu tahu apakah jawapan untuk situasi ini, iaitu daya tarikan graviti. Kemudian, gambar raja yang kedua, situasi yang kedua, iaitu molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Apakah daya yang bertindak antara molekul atmosfera dengan bumi? Kenapa molekul udara selalu wujud di sekeliling kita? Okey, jadi kamu fikirkan kenapa molekul udara tidak terlepas ke angkasa? Okey, ada satu daya yang bertindak pada molekul udara ini, iaitu daya tarikan graviti. Kemudian kita lihatkan situasi yang ketiga. Bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengeliling bumi tanpa terlepas ke angkasa. Bumi mengenakan satu daya graviti ke atas bulan. Jadi, adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Adakah bulan juga ada daya tarikan yang bertindak pada bumi? Ya ke tidak? Okey, jawapannya ialah ya. Daya graviti juga dikenali sebagai daya semesta. Kenapa dipanggil sebagai daya semesta? Sebab
Daya graviti ini wujud mana-mana dua jasad yang di dalam alam semesta ini. Jadi, wujud daya graviti antara matahari, bumi dengan bulan. Kamu lihatkan gambar raja di bawah. Wujudnya satu daya graviti antara matahari dengan bumi. Okey, juga wujud daya graviti antara matahari dengan bulan. Juga wujud daya graviti antara bumi dengan bulan. Okey. Daya graviti wujud mana-mana dua jasad di dalam alam semesta. Newton telah mengemukakan dua hubungan yang melipatkan daya graviti. Pertama, daya graviti berkadar terus. Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Kamu boleh lihat di sini. Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Okey, kemudian yang kedua, daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat dua jasad tersebut. Okey, sekarang kita lihatkan gambar raja di bawah. Okey, di sini ialah pusat jasad pertama. Okey, di sini ialah pusat jasad kedua. Okey, jarak antara pusat dua jasad tersebut ialah R. Okey, daya graviti berkadar songsang. Berkadar songsang bermaksudnya, okey, R kuasa 2 di bahagian bawah. Kuasa 2 jarak antara dua jasad tersebut. Sekarang kita lihat lagi daya graviti. Daya graviti wujud secara berpasangan. Berpasangan, kamu lihatkan gambar raja di atas. Ada satu F yang bertindak kepada jasad 2. Dan lagi ada satu F yang bertindak pada jasad 1. Kemudian nombor 2, dua jasad itu masing-masing mengalami daya graviti dengan magnitude yang sama. Maksudnya, 2F yang ditunjukkan di dalam gambar raja ini ada magnitude yang sama, nilai yang sama. Mengapa? Daun yang layu itu bergerak ke arah bumi. Kamu lihatkan gambar raja. Daun yang layu akan jatuh ke bawah. Okey, tadi kamu sudah belajar bahawa dua-dua jasad akan mengalami daya graviti. Di sini, daun juga akan mengalami daya graviti ke bawah. Bumi juga akan mengalami daya graviti ke atas. Jadi, daya graviti akan menyebabkan daun dan bumi akan mendekati antara satu sama lain. Tetapi kenapa hanya daun yang jatuh ke bawah, tetapi bukan bumi bergerak ke atas? Okey? Oleh kerana apa? Oleh kerana jisim bumi adalah jauh lebih besar daripada jisim daun. Itu yang menyebabkan hanya daun saja yang boleh jatuh ke bawah. Sebab daya graviti yang dialami oleh bumi adalah sangat rendah. Jadi, tiada kesan yang ketara yang boleh menyebabkan bumi jatuh atau pergerakan bumi. Jadi, kamu hanya boleh nampak ialah daun itu jatuh ke arah bumi. Tadi kamu sudah tahu ada dua hubungan yang dinyatakan oleh Newton. Pertama iaitu daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Lagi satu ialah
Daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara dua pusat. Jadi, kita gabungkan dua hubungan ini, kita akan dapat merumuskan hukum kegravitian semesta Newton. Jadi, sekarang kita sudah dapatkan hukum kegravitian semesta Newton. Apakah yang dinyatakan dalam hukum semesta Newton? Iaitu, daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darah jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat dua jasad tersebut. Jadi, kamu akan dapatkan satu ungkapan untuk hukum kegravitian semesta Newton di sini. Okey, jadi kita lihatkan apakah F. F ialah daya graviti antara dua jasad. Okey, G, apakah G? G ialah kegravitian, pemala kegravitian. Okey, dengan nilai 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, kemudian M1. M1 ialah jisim jasad pertama. M2 ialah jisim jasad yang kedua. R. R ialah jarak antara pusat jasad yang pertama dengan pusat jasad yang kedua. Sekarang kita sama-sama lihatkan contoh 1 dan contoh 2 di dalam buku teks anda, muka surat 80 dan 81. Sekarang kita lihatkan contoh 1, hidungkan daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Jadi sini ada dua jasad. Satu ialah durian. Durian ini digunakan sebagai M1. Jadi M2 ialah jisim bumi. Okey, kemudian jarak antara pusat durian dengan pusat bumi ini ialah R. Seperti yang cikgu selalu tekankan, setiap kali nak selesaikan soalan kiraan, kamu mesti tuliskan simbol untuk kuantiti fizik tersebut supaya anda boleh gantikan ke dalam formula. Jadi, formula yang digunakan untuk mengkirakan daya graviti F sama dengan G M1 M2 kemudian R kuasa 2. Jadi G ialah pemala kegravitian iaitu 6.67 darab 10 negatif 11. Okey, kemudian darab dengan jisim durian 2.0 darab dengan M2. M2 ialah jisim bumi iaitu 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, kemudian bahagi R kuasa 2. R 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Jadi, di sini selepas kamu tuliskan, gantikan nilai ke dalam formula, sekarang anda boleh tekankan kalkulator. Dan seterusnya, cikgu akan tunjukkan bagaimana tekankan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana menekankan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Okey, tekan. Okey, kemudian kita tekan ikut apa yang kita tuliskan. Okey, kuasa negatif 11 tutup kurungan. Okey, kemudian darab 2.0 darab
Mana untuk nilai yang ada kuasa, biasa kita letakkan kurungan supaya senang anda membezakan. Okey, tutup. Okey, sekarang pergi ke bahagian bawah. Okey, bersama kena letakkan kurungan 6.37 kuasa 6 tutup kurungan, kemudian kuasa 2. Okey, sekarang kena pastikan cursor anda pergi ke hujung sekali, baru you tekankan sama dengan. Okey, kamu akan dapat jawapan 19.6268. Biasa kita letakkan jawapan untuk soalan yang kiraan 2 tempat perpuluhan sudah mencukupi. Contoh nombor 2, sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Daya graviti simbol ialah F. Jadi F sama dengan 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Okey, sekarang kita nak carilah jisim roket. Sekarang kita kena lihatkan apakah dua jasad tersebut. Yang jasad pertama ialah bumi. Bumi sebagai jasad pertama, jadi M1 jisim jasad pertama bumi sama dengan 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Okay, M2 jasad yang kedua ialah roket. Jadi jasad yang kedua ialah roket. Jadi jisim roket sebagai M2. Ini ialah nilai yang kita perlu carikan. Okay, kemudian jarak antara pusat bumi dengan roket. Ini ialah jarak, ialah kita letakkan R. Jadi R sama dengan 6.37 darab 10 kuasa 6 M. Jadi sekarang kita gantikan ke dalam formula. Okey, formula ialah F sama dengan G. M1, M2 bahagi R kuasa 2. Jadi sama juga kita gantikan nilai ke dalam. Okey, sekarang F ialah 4.98 darab 10 kuasa 5. Sama dengan G. G ialah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, darab dengan M1. 5.97 darab 10 kuasa 24 darab dengan M2. Kemudian R kuasa 2R. 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Sekarang kita kena susunkan persamaan ini supaya anda boleh tekankan kalkulator supaya mendapat jawapan. Jadi sekarang cikgu susunkan dulu. Jadi sekarang yang di bahagian sini sebelah kanan semua kena pindahkan ke sebelah kiri. Jadi yang bahagian bawah pindahkan ke atas. Jadikan jadikan darab. Cikgu tuliskan dulu apa yang ada di sebelah kiri ialah 4.98 darab 10 kuasa 5. Okey, darab. Okey. Saya letakkan kurungan
Okey, kemudian darab kurungan 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2. Kemudian bahagi. Yang bahagian di atas sini semua kena pindahkan. Jadi pindahkan ke bawah jadi bahagi. Jadi semua saya pindahkan ke bawah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, jadi ini sama dengan M2. Jadi sekarang kita tekankan kalkulator, dapatkan jawapan. Cikgu tidak menggalakkan kamu tekankan kalkulator sebahagian dengan sebahagian. Sebab ini akan menyebabkan jawapan akhir anda ada perbezaan. Okey, jadi cikgu nak kamu tekankan kalkulator seperti yang cikgu tunjukkan pada kemudian. Okey, sekarang kita tekankan nilai yang ada pada contoh 2. Okey, letakkan kurungan 4.98 darab 10 kuasa 5. Okey, tutup kurungan. Kemudian darab. Buka kurungan sekali. Letakkan nilai kuasa 6. Tutup kuasa 2. Okey, kemudian pergi ke bawah. Okey, sama juga kena bukakan kurungan. Okey, kemudian tekankan nilai yang ada kuasa, tutup balik kurungan. Okey, darab. Buka kurungan lagi 5.97 darab 10 kuasa 24. Tutup kurungan. Kemudian kena pindahkan cursor yang ada ke hujung. Jadi tekan ke hujung. Okey, sampai hujung jadikan nampaknya di hujung baru ditekan sama dengan. Jadi kamu akan dapat 50746. Okey, jadi kita tuliskan jawapan dalam bentuk BRY. Jadi 5.07 2 tempat puluhan. Semasa kamu nak pindahkan nilai kepada 2 tempat puluhan, kena lihatkan nilai yang belakangnya. Okey, kalau 1, 2, 3, 4, okey, masih kekal 7. Kalau 5, 6, 7, 8, ini akan dijadikan sebagai 8. Ini adalah satu simulasi daya graviti. Kamu lihatkan di sini. Sini ada 2 jasad 1 dan jasad 2. Di sini di bahagian bawah, cikgu boleh mengubahkan jisim jasad tersebut. Jisim jasad pertama ialah 100 kg. Jisim jasad kedua, cikgu ubahkan kepada 300 kg. Kamu lihatkan di sini, semasa cikgu mengkurangkan jisim jasad kedua, daya graviti juga semakin. Jisim jasad 2 berkurang. Daya graviti juga semakin berkurang. Okay. Kalau cikgu meningkatkan jisim jasad pertama. Okay, cikgu sekarang meningkatkan jisim jasad pertama. Kamu lihatkan daya graviti semakin meningkat. Dari sini kamu boleh lihatkan bahawa semasa jisim jasad semakin bertambah, daya graviti juga semakin bertambah. Okey, sekarang cikgu nak ubahkan jarak antara dua jasad, di antara pusat dua jasad. Okey, sekarang cikgu meletakkan dua jasad semakin mendekati antara satu sama lain. Semasa dua jasad semakin dekat, jarak semakin berkurang.
daya graviti semakin bertambah. Tetapi kalau cikgu menggerakkan jasad semakin berjauh, nilai daya graviti semakin berkurang. Jadi di sini kita tahu bahawa daya graviti bergantung pada jisim, jasad dan juga jarak di antara dua objek, di antara dua jasad. Tadi kamu sudah lihatkan simulasi daya graviti. Jadi di sini kamu boleh tahu bahawa daya graviti bergantung pada jisim jasad. Jadi kalau jisim semakin bertambah, daya graviti semakin bertambah. Kemudian ialah jarak di antara dua jasad. Jadi semakin bertambah jarak antara dua objek, semakin berkurang daya graviti. Daya graviti merupakan daya semesta, iaitu daya graviti ini wujud di mana-mana dua jasad di dalam alam semesta. Jadi bagi dua orang yang di permukaan bumi, jadi juga ada wujudnya daya graviti antara satu sama lain. Hanya kita tidak merasai kesan daya graviti tersebut. Ini adalah kerana daya graviti antara dua jasad yang berjisim kecil mempunyai magnitude yang sangat kecil juga. Jadi, bagi dua orang yang berjisim 50 kg dan 70 kg hanya dapat mengalami daya graviti yang sebanyak 2.3 darab 10 kuasa negatif 7 Newton. Jika mereka berdiri sejauh 1 meter dari satu sama lain. Maksudnya, kalau kamu berdiri 1 meter dengan kawan kamu, okay? Kalau kamu 50 kg, kawan kamu 70 kg, kamu juga ada wujudnya daya graviti yang sebanyak 2.3 darab 10 kuasa negatif 7 Newton. Hanya sebabkan nilai ini terlalu rendah. Itu yang kamu tak dapat merasai daya graviti ini. Sekarang cikgu nak kamu buatkan latihan ini di dalam buku latihan persamaan kegravitian semesta Newton. Okay, kesan jisim dua jasad terhadap daya graviti dan kesan jarak antara dua jasad terhadap daya graviti. Okay, sekarang kita lihatkan kesan jisim dua jasad terhadap daya graviti. Daya graviti antara dua jasad yang berjisim M, jisim yang sama, dua-dua berjisim M, dengan jarak antara pusat dua jasad ialah D, daya graviti ialah F. Jadi sekarang cikgu tuliskan formula untuk hukum kegravitian semesta Newton. F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Jadi ini sama dengan, okay, sekarang cikgu gantikan apa yang ada yang diberikan ke dalam formula ini. Okay. Jadi F sekarang juga F. G masih G. Pemalar graviti tidak akan berubah. M1 sekarang ialah M besar. M2 sekarang juga ialah M besar. Bahagi dengan jarak. Jarak sekarang ialah D. D kuasa 2. Jadi bermaksudnya F sama dengan G. M darab dengan M. Jadi sini dapat M kuasa 2 bahagi D kuasa 2. Okay, ini apa yang kita dapat daripada yang sini. Okay, kemudian kita lihatkan soalan A. Okay, soalan A. Okay, masih kita tuliskan formula yang ada. Okay, F sama dengan G besar M1 M2
bahagi R kuasa 2. Sekarang cikgu gantikan apa yang ada ke dalam. Okey. Sekarang kita nak carikan ialah F A. Daya graviti untuk soalan A sama dengan G masih sama. M1 ialah M. M2 ialah 2M. Okey, kemudian bahagi dengan D kuasa 2. Sebab di sini hanya kita ubahkan jisim. Jadi kamu selesaikan ini sama dengan okey, 2 saya tuliskan di depan 2G. M darab M sama dengan M kuasa 2. Okey, kemudian D kuasa 2. Jadi kamu boleh lihat di sini bahagian GM kuasa 2T kuasa 2 ini. Okey, ini juga sama dengan F. Jadi cikgu gantikan bahagian ini. Okey, jadi 2 masih sama. Bahagian ini cikgu gantikan dengan F. Jadi daya graviti untuk bahagian A ini ialah sama dengan 2F. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar raja, ini sama dengan 2F. Okey, sekarang kita lihatkan soalan B. Okey, sama juga daripada apa yang diberikan, kita sudah dapatkan bahawa F sama dengan GM kuasa 2 D kuasa 2. Okey, sekarang kita lihatkan soalan B. Soalan B, okey, kita tuliskan formula yang biasa untuk hukum kegravitian semester Newton. F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Jadi sekarang kita nak carikan ialah daya graviti untuk soalan B. Jadi sama dengan G. M1 ialah M. M2 sama dengan 3M. Okey, bahagi dengan R kuasa 2. R ialah D kuasa 2. Okey, sekarang kita selesaikan 3. Cikgu pindahkan keluar dulu. Jadi 3 G M darab dengan M kuasa 2 bahagi dengan D kuasa 2. Jadi bahagian ini sama dengan bahagian ini sama dengan F. Jadi jawapan akhir dapat 3F. Jadi soalan C, cikgu nak kamu cuba sendiri. Okay, cara menggunakan cara yang seperti yang cikgu tunjukkan. Okay, sekarang kita nak lihatkan ialah kesan jarak dua jasad terhadap daya graviti. Okay, sekarang kita yang dari bahagian atas juga sama. Okay, untuk raja ini kita sudah dapatkan G sama dengan G M kuasa 2 bahagi D kuasa 2. Okay, sekarang kita nak rujukkan soalan D ini. Okay, kita tuliskan formula untuk hukum kegravitian semester Newton bersamaan hukum kegravitian semester Newton iaitu F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Okay, sekarang F. Sekarang kita nak carikan ialah F untuk soalan D. Jadi sama dengan G. M1 sama dengan M. M2 sama juga dengan M. Tapi jaraknya ialah 2D kuasa 2. Jadi selesaikan G M kuasa 2
Jadi 2 kuasa 2 sama dengan 4 D kuasa 2. Jadi ini juga sama dengan 1/4. Okay, jadi sebab cikgu keluarkan yang bahagian nombor nilai. Okay, ini bermaksudnya 1/4. Okay, kemudian yang bahagian ini, yang di bahagian tepi sini adalah sama dengan F. Jadi jawapan 1/4 F. Jadi kemudian kamu boleh cuba, okay, soalan E dan soalan F. Jadi cikgu nak tunjukkan ialah jawapan soalan E. Okay, sekarang kita lihatkan soalan E. Soalan E ialah kita nak carikan ialah F daya graviti untuk soalan E sama dengan, okay, kita tuliskan, cikgu lupa tuliskan persamaan hukum graviti dulu. Okay, F sama dengan G. M1 F2 bahagi R2. Okay, jadi sekarang kita nak carilah daya graviti untuk soalan E. Okay, jadi sama dengan G. M1 ialah M. M2 juga M. Jadi bahagi 1/2 D. Ini kena kuasa 2 kan. Jadi sama dengan, okay, bahagian atas G M kuasa 2. Sebab M darab dengan M. M kuasa 2. Kemudian bahagian bawah 1/2 kuasa 2. Ini sama dengan 1/4. Jadi sinilah 1/4. Okay, kemudian D kuasa 2. Jadi sekarang 1/4 cikgu kena pindahkan. Okay, ini bagaimana pindahkan? Okay, sebenarnya ini cikgu tunjukkan dengan lebih detail. Okay, G M kuasa 2. Okay, bahagi D kuasa 2. Sebenarnya ini menunjukkan ialah, ini menunjukkan bahagi. Jadi cikgu sini yang bahagian GM kuasa 2, D kuasa 2. Cikgu sudah salingkan di bahagian bawah. Okay, maksudnya lagi tinggalkan 1/4. Apa yang cikgu nak buat dengan 1/4? Sebenarnya garisan ini sebenarnya menunjukkan bahagi. Jadi cikgu kena bahagi 1/4. Kalau bahagi biasa kita suka nak selesaikan. Jadi cikgu kena tukarkan kepada darab. Jadi semasa tukarkan kepada darab, ini kena, okay, jadikan 4. Jadi sini sama dengan 4 GM kuasa 2 per D kuasa 2. Jadi ini sama dengan 4 F. Jadi soalan F, cikgu percaya kamu mampu selesaikan sendiri. Jadi buatkan sendiri, tapi salingkan, buatkan A, B, C, D, E dan F. Kemudian ambil gambar, hantar ke dalam Google Classroom. Ada lagi satu latihan yang aktiviti 3.3, muka surat 82. Ini juga kena buat di dalam buku latihan, iaitu tujuan nak menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum kegravitian semesta Newton bagi jasad di atas permukaan bumi, bumi dan satelit, bumi dan matahari. Jadi bahagian yang kamu perlu buatkan ialah buat bahagian perbincangan 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 4 dan 5. Okay, 1, 2, 4 dan 5. Semasa anda selesaikan soalan di dalam bahagian perbincangan, kamu kena rujuk kepada maklumat yang diberikan di dalam gambar rajah 3.8. Okay, di sini ada jisim dan jarak untuk matahari, bulan, bumi, satelit buatan.
Okey, untuk soalan pertama, soalan ini nak carikan daya graviti ke atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan. Bermaksudnya, sekarang ini adalah bumi. Bermaksudnya satelit masih parking di permukaan bumi. Jadi jarak satelit dengan bumi, kamu boleh ambilkan jejari bumi. Jadi untuk soalan ini A sama dengan jejari bumi iaitu 6.37 darab 10 kuasa 6 M. Okay, kemudian kamu boleh selesaikan soalan ini menggunakan formula F sama dengan G M1 M2 kemudian bahagi A kuasa 2. Jadi sini ada dua jasad. Satu ialah M1 ialah jisim bumi. Okay, kemudian M2 sama dengan jisim satelit. Okay, nilai G cikgu nak kamu pergi cari sendiri. Okay, iaitu pemalar graviti. Pemalar kegravitian. Okay, semua nilai ganti ke dalam formula. Kemudian tekankan kalkulator mengikut cara yang cikgu sudah ajar. Kamu akan dapat jawapan. Unit ialah Newton. Daya, unit untuk daya ialah Newton. Okay, kemudian soalan nombor 2. Soalan nombor 2A. Soalan nombor 2A ialah bandingkan jisim bumi, jisim satelit dan jisim matahari. Jadi kamu boleh senaraikan jisim untuk setiap jasad yang ditanyakan. Jisim matahari, okay, berapa kg. Okay, kemudian jisim bumi sama dengan berapa kg. Kemudian jisim satelit berapa kg. Kemudian kamu perlu bandingkan. Jadi bagaimana bandingkan ialah kamu bandingkan jisim. Okay, kemudian bandingkan jisim jisim mana yang paling besar? Lebih besar daripada mana? Kamu susunkan, boleh tuliskan. Pastilah jisim matahari paling besar sekali. Matahari. Kemudian kamu tuliskan sama ada bumi di tengah atau bumi di akhir sekali. Kemudian soalan B. Soalan B pun sama. Sekarang kamu buat bandingkan jarak. Jadi kamu pun kena tuliskan jarak di antara bumi dengan satelit. Berapa? M. Kemudian lagi satu jarak di antara matahari dengan bumi berapa meter. Jadi di sini kemudian kamu boleh bandingkan
Okey, jarak mana yang lebih panjang daripada mana? Okey, jadi kemudian boleh tuliskan seperti yang cikgu tuliskan. Okey, kemudian soalan 4 dan soalan 5. Soalan 4 dan soalan 5. Kedua-dua soalan ini gunakan formula R sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Kamu merujukkan kepada gambar raja, kemudian kamu akan dapatkan jisim dan jarak di antara dua jasad. Okey, dan gantikan nilai ke dalam. Gunakan cara yang cikgu ajar menekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan. Okey, hanya satu perkara yang ingatkan ialah unit untuk daya graviti ialah Newton. Okey, kemudian jisim, unit untuk jisim ialah kg. Kemudian unit untuk R biasa ialah M. Okey, cikgu nak kamu selesaikan semua ini dan hantarkan latihan kamu dengan ambil gambar dan hantar ke dalam Google Classroom. Okey, terima kasih.